Hai, Assalamualaikum. Kami dari Kumpulan 11 ingin membentangkan tajuk laporan organisasi sukan dan rekreasi. Sebelum memulakan pembentangan, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Nur Reza bin Azman. Ahli-ahli kami, Muhammad Zaimi Arif bin Azman, Muhammad Nur Rafiqi bin Rosli dan Muhammad Farhan bin Rosli. Objektif laporan ini adalah untuk mendapatkan beberapa maklumat bagi sesebuah persatuan sukan yang telah membangunkan sebuah organisasi sukan dan rekreasi. Oleh itu, organisasi yang telah dipilih untuk menemu ramah ini ialah Kelab Badminton SBC atau dikenali sebagai Sejangkang Badminton Club. Antara maklumat yang kami ingin perolehi ialah 1. Latar belakang atau info bagi organisasi persatuan. Yang kedua, matlamat persatuan. Yang ketiga, aktiviti yang mereka laksanakan. Dan yang keempat, apakah sumber kewangan organisasi tersebut. Bagi latar belakang Kelab Badminton SBC ini, kelab ini ditubuhkan pada tahun 2014 di Sejangkang, daerah Kuala Langat, Selangor. Pada awalnya, kelab ini ditubuhkan di Dewan Batu 7 Sejangkang. Namun, pada tahun 2019, kelab SBC ini berpindah ke tapak baru mereka di lokasi KNK Arena Sejangkang dengan tujuan untuk memajukan kelab mereka tersebut. Pada asalnya, pengasas kelab badminton ini iaitu Encik Nakiuddin Hisham bin Nazri hanya memfokuskan pemain-pemain di dalam kawasan Sejangkang sahaja. Namun selepas mereka berpindah di KNK Arena, mereka ingin meluaskan lagi matlamat mereka dengan mencari pemain di luar kawasan Sejangkang dan berpotensi untuk menjadi pemain profesional. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Farhan bin Rosli. Untuk bahagian pembentangan saya ialah mengenai carta organisasi kelab. Pertama sekali, pengerusi kelab ini ialah Encik Nakiuddin Hisham bin Nazri dan penolong pengerusi pula ialah Encik Azhar bin Sulaiman. Bagi jawatan bendahari, dipegang oleh Encik Amri Zulkarnain bin Azmin dan terdapat dua orang jurulatih dalam kelab ini iaitu Encik Faris bin Ismail dan Encik Kamaruzaman bin Imran. Seterusnya ialah mengenai matlamat persatuan. Tujuan kelab ini diadakan ialah untuk mencari dan mengumpul pemain-pemain yang berbakat bukan sahaja di kawasan Sejangkang, malah di kawasan lain seperti di Teluk Panglima Garang dan Banting. Kelab SBC juga mempunyai akademik yang tersendiri, cuma tidak diwar-warkan dengan lebih luas. Kelab SBC juga menyasarkan untuk memilih sekolah rendah supaya dapat mengasah bakat mereka dari muda. Kini, kelab SBC ini mempunyai ahli seramai 71 orang lelaki. Selain itu, kelab ini juga mempunyai matlamat jangka masa pendek dan matlamat jangka masa panjang. Bagi matlamat jangka masa pendek, kelab badminton adalah ingin meraih kesemua pingat emas pada kejohanan kategori veteran, amatur dan open pada tahun 2023 di Selangor. Manakala, bagi matlamat jangka masa panjang adalah untuk melahirkan atlet yang berbakat dalam pasukan Sejangkang dan menjuarai kesemua pertandingan badminton yang dianjurkan di peringkat antarabangsa maupun kebangsaan dan mewakili dalam kejohanan peringkat tertinggi dalam negara seperti kejohanan SUKMA, MSSM dan BWF Championship. Di samping itu, kelab ini juga mempunyai matlamat dari segi penaja. Matlamat penaja bagi kelab badminton SBC dalam jangka masa pendek adalah meraih sekurangnya 3 pingat emas dalam kejohanan kategori veteran, amatur dan open. Seterusnya, matlamat jangka masa panjang penaja adalah untuk melihat kelab ini mampu melahirkan generasi muda yang berbakat dan atlet berkebolehan tinggi untuk mewakili negara dalam kejohanan antarabangsa dan sebagainya. Penaja bagi kelab badminton SBC ini ialah Majlis Sukan Negeri Selangor. Nama saya Muhammad Zulhalmi Arif bin Azman. Saya akan menerangkan tentang aktiviti kelab badminton SBC. Kelab badminton SBC ini kebiasaannya mereka akan berlatih bersama pemain-pemain dari luar kawasan Sejangkang yang berbakat dan profesional untuk bermain bersama ahli-ahli kelab SBC ini selama seminggu 3 hari. Aktiviti ini diadakan pada waktu malam
Waktu bermula dari pukul 10 malam sehingga 2 atau 3 pagi. Hal ini kerana mereka mahu berkongsi pengalaman bersama pemain profesional dan organisasi yang lain untuk mengasah bakat ahli-ahli baru ini. Bagi pencapaian kelab badminton SBC ini, kelab badminton SBC ini juga terpilih untuk berlatih bersama atlet sukan badminton negara yang dikendalikan di bawah Persatuan Badminton Malaysia. Seterusnya, kelab badminton SBC ini juga terpilih untuk mewakili pasukan badminton negeri Selangor dalam kejohanan SUKMA dan ditaja penuh oleh MSN Selangor. Dalam pada itu, kelab badminton SBC ini juga mewakili kelab badminton sejangkang dalam kejohanan di negeri Selangor. Kelab badminton SBC ini juga banyak terlibat dalam pertandingan seperti MSSM, Majlis Sukan Sekolah Malaysia. Selain itu, kejohanan kategori veteran amatur. Dalam pada itu, Liga Juara Terbuka, Selangor Terbuka dan akhir sekali, kelab badminton SBC ini terlibat dalam pertandingan Piala Menteri Besar Selangor. Seterusnya, saya Muhammad Nur Rafiqi bin Rosli ingin membentangkan tentang sumber keuangan organisasi. Sumber keuangan organisasi ini merupakan penggerak utama dalam operasi organisasi bagi kelab badminton SBC. Kelab badminton SBC ini tidak menerima sebarang sumbangan dari mana-mana pihak luar maupun dari pihak kerajaan. Namun, untuk membiayai semua kos tanggungan oleh kelab badminton SBC ini ialah dengan bayaran sewa gelanggang. Sebagai contoh, bayaran sewa gelanggang ini untuk 2 jam ialah sebanyak atau berharga RM30 bagi setiap satu gelanggang. Selain itu juga, kelab badminton SBC ini juga ada menjual bulu tangkis iaitu dengan harga setiap satu ianya berharga RM8. Selain itu juga, kelab badminton SBC ini juga pada hampir setiap tahun akan menjalankan pertandingan. Bagi setiap pertandingan yang dijalankan perlu mengeluarkan pembelanjaan sebanyak RM5,000 hingga RM6,000. Seterusnya, saya ingin membentangkan tentang kepentingan keuangan dalam pelaksanaan program sukan. Kepentingan keuangan dalam pelaksanaan program sukan ini merupakan punca utama dalam pelaksanaan program ini. Jika tiada sumber keuangan yang mencukupi, ianya pasti akan mendatangkan masalah kepada kelab badminton tersebut. Sebagai contoh, masalah yang bakal dihadapi ialah tidak mampu untuk membayar bil utiliti seperti bil air, bil elektrik dan tidak mampu untuk menguruskan gelanggang tersebut dengan baik. Seterusnya, sumber keuangan yang mencukupi pula dapat meningkatkan kelancaran dan keaktifan sesuatu program sukan. Hal ini kerana jika setiap masalah tersebut berlaku, sumber keuangan yang mencukupi itu tersebut dapat menampung atau mengatasi masalah yang berlaku. Seterusnya, dapat memberikan peluang kepada atlet untuk menyertai lebih banyak kejohanan di dalam dan luar negara. Hal ini kerana dengan sumber keuangan yang mencukupi, atlet-atlet ini dapat mendapat tajaan ataupun dapat sumbangan daripada pihak kelab ini untuk meluaskan bakatnya ke dalam dan luar negara. Seterusnya, saya ingin membentangkan tentang peranan negara dalam pembangunan sukan. Peranan ini terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama, peranan pihak kerajaan. Peranan pihak kerajaan ini ialah dengan memberikan bantuan keuangan untuk membiayai bayaran utiliti dan kos tanggungan bagi sesuatu kelab tersebut. Hal ini dapat meringankan beban ataupun dapat mengatasi masalah yang berlaku oleh sesuatu kelab tersebut. Bukan itu sahaja, dapat menggalakkan penganjuran kejohanan badminton
disebabkan oleh sentiasa mempunyai pembelanjaan ataupun mempunyai peruntukan yang mencukupi dalam melancarkan sesuatu kejohanan tersebut. Seterusnya, yang kedua ialah peranan perbadanan atau swasta. Peranan ini ialah dengan memberikan bantuan keuangan untuk memberikan kemudahan kepada sesuatu kelab atau sesuatu individu atlet yang berbakat. Sebagai contoh, pihak perbadanan atau swasta ini boleh memberikan penajaan kepada pemain-pemain yang berbakat yang kurang berkemampuan. Sebagai contoh, seorang atlet ataupun pemain yang tidak mampu untuk membeli barangan kelengkapan sukan namun ianya berbakat, pihak ini boleh menyumbang ataupun memberi pertolongan untuk mencongkel bakatnya tersebut. Yang terakhir pula, peranan yang terakhir, Perbadanan Sukan Negara ataupun Majlis Sukan Negara. Peranan ini memberikan khidmat khusus latihan seperti latihan pemain, latihan kejurulatihan dan sebagainya. Bukan itu sahaja, penganjuran kempen untuk kesedaran juga boleh dilakukan untuk mencongkel bakat-bakat baru kepada atlet muda dan masyarakat setempat. Bukan itu sahaja, Majlis Sukan Negara ini juga dapat memberikan bantuan keuangan untuk kelangsungan program sukan yang dijalankan oleh sesuatu kelab tersebut. Sekadar itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.